What's up UiTM Kelantan, kembali kita dalam episod seterusnya dalam podcast kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini MDS The Untold Story. Saya Fazil Izwan dan Adif boleh perkenalkan diri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Faizul. Mana tes lo? Sah. Tes lo tak nice. Dia 50-50 lah. Kita tengok pada Asalah kehidupan. Yeah. Okey. Rakan-rakan, saya Ahmad Adi bin Halim. Saya merupakan pengarah program Minggu Destinasi Siswa seksi Oktober 2023 dan Februari 2024 dan juga merupakan Esko Pembangunan Mahasiswa Majlis Wakilan Pelajar sesi 2022-2023. Oh yo, saya tinggal di Selangor, seksi 24 dan juga bolehlah roja-roja saya Erik Shah Alam, kita boleh lepak dekat Hakim seksi 7. Okey. Siapa-siapa yang nak pergi Bukit Bintang boleh ajak Adif. Jauh Bukit Bintang tu nak. Jauh, tak apa, kita boleh try. Jadi saya nak tanya beberapa soalan lah berkenaan PMDS, MDS yang berlangsung awal semester awal ni. So, saya tak ada kan masa MDS. So, saya dengar cerita lah. Banyak cerita berkenaan MDS, banyak cerita yang banyak cerita yang tak nice yang berlangsung. Jadi sebagai pengarah program MDS untuk sesi yang terbaru ni, apa beza MDS kali ni dengan MDS yang lepas, yang sebelum ni? Okay, MDS kali ni kita membawakan kelainan yang lain daripada lain. Yang lepas kita hanya berfokuskan pada Dewan Profesional saja Faizul. Tapi kali ini kita buat pendirian sebab student kita intake 1.8 ke 2,000 students. Ramai sangat. Awak bayangkan Dewan Profesional boleh meletup kalau kita letak. Banyak pancaroba akan berlaku. Ya, jadinya mengelakkan masalah. Kami di Majlis Tinggi dan juga kami bincang dengan Urusetia MDS, itu bahagian hal ehwal pelajar. Kita akan meletakkan pada 3 lokaliti. Kita di mana? Yang pertama di Dewan Profesional, yang kedua di Blok D, bangunan akademik, yang ketiga di Pusat Islam. Tapi HQ MDS di Dewan Profesional lah. Yang mana cuba tu awak tanya macam manakah dia orang nak pancarkan semua macam ni. Mereka akan buat satu kita panggil macam podcast. Maknanya satu HQ di Dewan Profesional dan mereka tayang mereka streaming online daripada Blok D dan juga Pusat Islam. Kalau kita kata pula boleh saya katakan Pusat Islam dengan Dewan Profesional semua perempuan. Semua mahasiswi saja. Tapi di Blok D semua mahasiswa. Nampak tak? Ramai nisbah 2, nisbah 1. Besarnya mahasiswi kita. Seram Ramai yang masuk. Itulah kelainan yang kita bawakan kali ni. Jadi bila kita bahagi titik tempat tu, MDS lagi teratur, alhamdulillah. Aduan ada, kita tak mengharapkan program yang perfect, tak pernah wujud program yang perfect. Betul. Ada orang kata, apakah awak jadilah 5 kali pengarah program? No, dia tak akan perfect. Ada seorang cakap saya, dia akan perfect. No. Awak siapa-siapa sekalipun, tak kira awak timbalan rektor pelajar apa, awak program tak akan perfect. Saya berani bet. Jadinya kat sini, saya boleh katakan, bila kita buat macam tu, lagi smooth, berjalan makin lancar dan juga kita mengurangkan kemudaratan. Itu yang penting. Betul. Jadi macam mana pula untuk menjayakan MDS yang lepas yang sebagaimana hadis sebagai pengarah program, saya mendapat tahu bahawa peer mentors ni diberikan khusus khas sebelum MDS tu berlangsung. Jadi ada cabaran tak masa proses tu? Okey. Cabaran memang ada, saya suka perkataan cabaran. Kita akan lalui benda tu, kita tak akan tolak. Cabaran dia macam ni. Sebabkan yang pertama kalinya MDS sepatutnya kali ni MPP tak join. Sepatutnya kami berbincang begitu. Sebab kami nak fokus pada, kami panggil last stand ataupun kami nak pecutan terakhir sebelum kami menamatkan jawatan kami. Jadinya, tapi disebabkan pihak HCP kata suruh kami join, ada faktor tertentu, kami join. Jadinya masa kursus MDS, cabarannya apabila kami 14 orang PP ada dan juga kebanyakannya adalah freshie. Kita panggil semua mereka yang tak pernah melalui MDS itu apa. Mereka pun tak mendalami apa itu MDS. Jadinya cabarannya mereka ni masih baru. Para mentor yang lepas masih baru, mereka nak belajar apakah itu. Dan juga kami MPP ada pengalaman yang lepas. Tapi kami nak adaptasi dia, adalah beberapa benda berbeza. Maknanya lepas satu tempat, ini 3 tempat. Jadinya kursus yang diberikannya, kami berkursus di HRDA selama lebih kurang 3 hari, saya tak ingat saya. 3 hari kursus. 3 hari. 8, 11.
Kami Hari-hari. hari-hari kami dipenuhi dengan brainstorming, berfikir macam nak letakkan pelajar, bergerakan pelajar. Lepas tu kena masa tu hujan. Macam mana kami nak handle pelajar? Keselamatan memang paling penting sebab basah. Sebab ada kes pelajar jatuh semua. Jadi kami cuba nak, Tergelincir semua. ya bahaya. Ini kami cuba cari brainstorming. Jadinya boleh saya katakan memang penat sebab apa? Bila kita gunakan otak dengan fizikal, lain rasa dia. Penat otak ni lain. Penat fizikal kita boleh rehat. Tapi kalau penat otak, kita tidur 5 jam, 8 jam belum tentu kita bangun, kita lega. Sebab otak kita masih berfikir. Jadinya kami brainstorming plan A, B, C. Apa maksud plan A, B, C? A, Dewan Profesional. B, Blok D dan C untuk Pusat Islam. Jadinya setiap tempat berlainan. Pancaroba, cabaran dan macam mana kita nak buat satu pergerakan. Kita panggil flow pergerakan pelajar tu berlainan. Segi makanan semua. Jadinya kami boleh dikatakan jadual tu padat, yang kami ada kadang-kadang bermula daripada ucapan tirat semua tu biasa. Lepas tu kami dipecah kepada 3 lokaliti. Kami duduk, kami berbincang. Okey, contoh saya ambil Raja Amah. Raja Amah dia adalah ketua lokaliti ketua lokaliti Dewan Profesional. Ini dia ni antara ketua-ketua yang berat sebab saya PP, saya ketuk ketua. Ketua lokaliti saya kata, anda semua kena bergerak yang betul untuk anda nak guide anak-anak buah anda. Dewan Profesional semua. Dia Amar ni dia menjaga Dewan Profesional sebab apa? Dewan Profesional HQ. Contoh apa berjadi live technical kat sana semua tak dapat tengok. Sebab semua berpandu kat Dewan Profesional. Dia kata ganggu juga lah dekat betul, ada dia mentor kata kat saya. Kenapa sibuk dengan Dewan Profesional je? Sebab apa saya sibuk? Sebab HQ di situ. Kalau saya tak tekan dekat situ, Blok D dengan Blok dengan apa jadi? Macam tu akan jadi berhara lah. Tapi tak apa. Alhamdulillah semua okey. So far so good. Lepas tu kalau jadual tu memang pack. Boleh kata pack. Lepas tu saya ingat hari kedua kursus mereka dah lemah. Sebab penat sebab kita penat guna otak. Yelah, daripada pagi sampai malam. Pagi malam. Lepas tu kena marah lagi macam. Biasalah kena marah tu. Kadang-kadang saya pun kena marah. Kadang ketua-ketua kena marah. Kadang-kadang orang atas marah. Biasa. Kita dalam kepimpinan ni kita terima benda lah sebab kita kena improve every kita buat. Macam tu. Build up kita punya knowledge dan experience juga kan. Jadi ada dengar lah sekali kawan cakap, so, saya ada kawan yang masuk dalam MDS tu. Dia cakap ada isu keracunan makanan. Macam mana tadi? Isu keracunan makanan ni saya takkan nak bersindung, nama dia hantar story. Yes, ada keracunan makanan. Saya boleh katakan ya. Sebab boleh kata mana-mana MDS, isu keracunan ni macam kita panggil satu krus. Satu macam benda yang sumpahan. Tak ada kata sumpahan, tapi dia akan berlaku. Betul. Sebab tender Dewan Profesional, tender Pusat Islam, tender Blok D berbeza. Berbeza. Mereka hanya macam Pusat Dewan Profesional satu, Pusat Islam dengan Blok D satu tender yang sama. Sebab apa? Sebab Dewan Profesional dia kena cover around 1,000 makanan dekat situ. Jadinya dia bermula apabila kes ada pelajar sakit perut, dia start sakit perut, dia start muntah. Hari ke berapa tadi? Hari ke berapa? Adakah awal-awal atau tengah-tengah, akhir ke? Hari kedua. Hari kedua saya. Hari kedua dah ada kes. Jadi bila hari kedua dah ada kes, dia dah, sebab dia akan slow-slow. Hari ketiga ada, hari keempat ada. Jadinya macam mana cakap, bermula dengan buka nasi ayam melekit. Saya takkan tahu tender mana. Itu rahsia. Tapi itulah benda yang saya boleh tahu. Kami punya mentor pun, kami makan nasi ayam tu kami buka memang belendi. Kalau diorang tanya, boleh lah, korang mestilah postmortem dulu baru makan. Tidak. Kami kalau masa tu diorang makan dulu, nasi ayam tu dapat wam-wam lagi. Apa kita panggil suam. Bila buka, melekit bau ayam-ayam busuk. Jadinya mentor kena, pelajar kena. Jadinya alhamdulillah mentor sebab kami dah tahu macam tu, kami tak makan. Sebab mungkin kemungkinan pelajar itulah makanan yang dia kena makan. Kadang-kadang setengah pelajar yang ada gastrik dan tak ada choice. Dan juga ada pelajar kadang dia kata dia takut untuk come forward. Ini basi. Ini ada, kita panggil ada benda asing dalam makanan. Dia tak nak beritahu. Jadinya moment of disaster is not bagi saya itu bukan moment of disaster, tapi benda yang memori bagi saya lah. Macam bila kita handle macam tu, saya dipanggil meeting dengan rektor, selesaikan masalah tu semua. Boleh tahan lah, macam non-stop pergi mana? Pergi kesihatan. Lepas tu pergi pula hospital. Sebab hospital waktu malam.
waktu malam kan SRK yang bertugas. Jadi diorang pergi ke hospital sebab diorang dah lembik. Muntah, cirit, semua tu. Jadi alhamdulillah lah benda tu terkawal. Alhamdulillah. Macam mana pun kita panggil tu Allah nak bagi cabaran dekat kita kan. Cabaran, ujian lah. Ujian pada saya dan rakan-rakan peer mentor lain untuk kami handle. Macam alhamdulillah bolehlah manage. Macam tapi kali ni kelainan apa yang saya suka, makanan itu antara buruknya kita nampak. Tapi sebaliknya kalau nak banding MDS lepas makanan lambat. Tapi kali ni makanan cepat. Maknanya bahagian persegaran settle dah. Susuan diorang tak ambil je makan. Kali ni ada perubahan. Maknanya makanan makin cepat sampai tapi kita tak tahu kan apa akan jadi. Macam bahasa semua saya terkilal lah sebab kita melibatkan kalau kita nak kontrak terminate pula kesian pula sebab mereka dah beli stok bukan sikit berbelas ribu sebab bajet makan MDS saja ratusan ribu. Yeah. Untuk tempoh seminggu. Yes. Jadinya bukan benda main MDS ni. MDS ni kita nak beritahu pelajar tu kat mana tempat itu pun kita mix. Ada online, ada hybrid. Ada online. Solely hybrid lah. Ada masa mereka beronline. Sebab online tu sebab apa modul daripada Shah Alam. Diorang kena siapkan a few tasks dekat eFuture. Lepas tu diorang kena duduk di bilik atau duduk kat mana-mana lokaliti diorang nak. Tapi hari tu kami buat kelainan, kami bawa mereka buat campus tour. Jadi mereka kenal campus. Yang MDL lepas tak sempat nak buat campus tour. Sebab jadual yang terlalu pack kali ni direnggangkan sikit jadual. Ni mentor dengan tu bolehlah sama-sama mengenali. Faham. Boleh tahan banyak juga. Besar juga isu makanan sebenarnya. Seterusnya saya nak tanya pengalaman Hadif lah sebagai pengarah program. Dah banyak kali kan jadi, dah 3 kali jadi pengarah program TBS. 3 kali. Dah 2 kali atau 2 kali pengarah, 1 biru. Okey, dah jadi 2 kali pengarah program TMDS. So apa kata pengalaman yang memang tak boleh Hadif lupakan lah untuk MDS? Okay, saya cerita pada MDS pertama. Okey, boleh. Saya cerita. MDS pertama saya ingat masa tu saya part 3. Masa tu bagi saya MDS pertama dia tak bagi impak pada saya. Sebab saya rasa macam apa ni, kenapa kena tekan bangun subuh pukul 5. Saya macam tak boleh. Subuh tu biasalah tapi macam ditekan dari hari baru pukul 5 semua jadi kita jadi penat, exhausted. Jadi masa kursus saya dah penat. Masa MDS lagi penat. Jadi macam masa first saya macam tak, kalau tanya balik tak nak join. Kalau personally lah masa tu kan. Macam memang totally exhausted. Masa tu bayangkan kita tak ada apa-apa modul. Maksudnya masa tu MDS pertama selepas PKP. Around 2 years something tak ada PKP, tak ada MDS. MDS semua lah. Jadi tiba masuk ni ada MDS. Dalam 48 peer mentor dipanggil, dia handle 1.8 case student masa tu. Masa tahun itu, Oktober 2000 santai lah, setahun selepas tu. Masa tu apa kalau nak tanya momen tak dapat dilupakan, hari-hari daripada saya pada Dewan Pro, TDM je lah. Dewan Pro, TDM, bawa student every day. Every day. Sampai kan tahap apa yang saya tak nak lupakan, ada lagi video di mana geng-geng komander ada kat tepi sorak. Go Hadif. Masa tu macam sebab sporting lah macam sebab masa tu kita bergani bahu dengan SUSIS, badan kurikulum untuk handle pelajar sama. Mereka jaga jalan malam-malam, kami bawa. Dan bila mereka buat macam tu, dia macam cheer up balik tau. Dia macam sebab dia boost balik energy. Tipulah tak penat, itu semua ada. Tapi bila mereka ada lah sisi yang baik, mereka bagi boost energy, mereka sorak. Saya ingat lagi momen tu. Bagi saya itulah benda yang saya suka. Kawan Hadif ke macam mana komen dia? Ada kawan saya dan ada yang satu je kawan saya. Yang lain semua macam random. Dia macam dua duduk kat tepi THO tu, diorang jerit. Supporting apa komen dia. Macam saya memang masa tu terharu lah. Memang sebab dia kata. Memori yang tak akan dilupakan. Tak dapat lupakan. Lepas tu bahasa MDS kali kedua pula saya jadi pengarah program. Masa tu kami handle dalam 4 ke 500 student ingat saya. Hanya yang handle 14 orang APP. Masa tu kami tak sempat nak buka untuk HCP, tak sempat nak buka untuk orang lain. Jadinya 14 orang APP handle. Apa yang saya katakan momen saya tak dapat lupakan masa tu, saya ingat masa tu sebabkan PP ni dia lebih anda kena naik ke atas pentas duduk bersama VIP. Tapi satu hari tu saya tak tahulah. Masa tu yang pelik yang MDS kali kedua tu, yang kena keracunan makanan, saya dengan timbalan kena. Yang lain tak kena.
Pelajar kena sikit tapi kami punya mentor kena. Jadi saya duduk atas mesej TPP saya, nama dia Akilah. Akilah, naik Akilah, aku tak boleh, aku nak muntah. Akilah macam gelabah-gelabah dia naik. Dia naik, saya turun, saya pergi muntah. Saya muntah, saya naik UK, saya ambil ubat. Saya dah lembik dah. Saya muntah semua benda, tak tahulah. Saya macam jadi penat, jadi pening. Jadi lagi saya macam, ustaz lah saya handle MDI yang saya rasa saya muntah. Saya tak pernah muntah yang lepas. Tapi yang ni, Benar betul. jadi kali ni memang sebab MDI yang second, mereka hanya duduk di kolej TR dengan TAR. Sebelum mereka pecah, hari terakhir tu orang pecah dari semua kolej. Jadinya nak kawal lagi mudah lah masa tu. Berbekalkan 13 orang MPP, 13 orang PM mentor je masa tu. Macam itu macam saya tak dapat lupakan sebab bukan senang nak handle mereka. Dan juga masa tu Hakim YDP gitu, dia jadi MC. Lepas tu dia lah jadi, saya tak pernah tengok dia jadi MC kan, dia jadi ketua biro PA masa tu. Tak pernah jadi ketua biro PA. Hebatnya YDP awak tu jadi biro PA, lepas tu jadi VIP kejap, lepas tu handle balik. Kalau awak boleh tengok air bag tak cukup tidur masa tu. Semua tu dah macam terbongkar, dia sampai berkoyuk dah kepala masa tu. Saya ingat lagi. Lepas tu kalau MDS kali 3 yang saya handle ni, bagi saya apa yang saya dapat lupakan, bonding di kalangan mentor sendiri dan pelajar. Sebab boleh saya katakan, saya tak nampak benda tu masa MDS pertama. Saya tak rasa, bagi saya tak feel. Tapi kali ni saya feel. Hanya akrabnya pelajar dengan semua. Dan juga apa momen saya tak lepas, saya lupakan satulah masa tu adalah hari kedua. Hari kedua, lepas tu chaos, sedikit chaos bahagian protokol. Oh iya ke? Agak chaos. Dan juga masa tu saya agak sakit kepala, saya nak marah. Tapi saya kena marah dengan T-Rex CP semua. Macam tak apalah kan. Lepas tu saya duduk dewan pro. Tapi macam saya nak marah tapi saya berdiamkan diri. Saya kata saya takut kata-kata saya mengurus hati, baik saya diam. Saya diam masa tu. So dia ada muka agak bengis. Kalau kenal saya, bunga saya agak lain. Bunga saya macam sombong. Tapi tidak, tegur lah saya tak sombong. Muka je. Tapi masa tu saya ketat sikit. Lepas tu saya lalulah ingat koordinator Dewan Pro takut. Lepas tu dia kata, aku ada buat salah ke? Nanti Hadi marah macam mana ni? Masa tu dia tegur saya. Saya macam diam lah. Lepas tu ketua biro PA pun tegur saya macam tu. Tu saya diam. Saya naik atas, saya pergi ke bilik gerakan. Bilik gerakan saya settlekan masalah, saya berehat sebentar, ambil ketenangan. Waktu malam tu postmortem ketar-ketir semua. Macam postmortem tak cerita lah apa jadi postmortem, tapi macam bagi saya lawak lah. Member jenis yang sado, yang besar-besar, ini yang muka bengis. Saya buat muka takut lah. Macam macam benda tu saya tak boleh lupakan sampai sekarang. Kalau saya nak cerita, kalau dia ada anak cucu nanti ke ada kahwin, saya nak cerita kat anak. Daddy awak ni macam ni. Hadi nampak je garang tapi penyayang. Betul. Percayalah. Jadi okey, tadi cakap bonding kan. So memang bonding antara PMDS ni yang campur semua ni memang real ataupun fake ataupun dibuat-buat je depan student. So student nak tahu korang ni memang rapat ke antara satu sama lain ataupun hanya lakonan ke ataupun for the program only. Bagi saya bukan lakonan, Faizal, sebab bagi saya real. Sebab apa? Sebab bila kita bagi biolokaliti, mereka lagi kenal anak-anak buah PMDS mereka. Dia mentor lagi rapat. Kenakan pula kami bahagikan, kami masa tu modul online. Kami bahagikan by group. Satu mentor jaga around 10 ke 15 orang saya ingat. Masa tu kat Dewan Profesional kita bahagikan. Dan mereka siap ada group WhatsApp dengan mereka. Mentor ada group WhatsApp dengan pelajar new intake. Lepas tu mereka keluar sama-sama, keluar kampus tu sama-sama. Saya boleh katakan masa tu macam Explorers, meriah. Satu kampus. Ada yang pasang megafon, pasang lagu, ada yang berkumpul dekat Astaka, kompleks sukan A, kompleks sukan B. Macam bagi saya, kalau tak ada bonding, mereka tak turun. Bagi saya, kalau mereka tak ada bonding, pelajar baru takkan turun, takkan ikut pun apa abang kakak dia cakap. Dia takkan ada rasa excited. Mereka macam boleh saya katakan saya ingat kan, mereka mungkin duduk di bilik nak tidur kan pelajar, nak berehat. Tidak, mereka turun. Hari itu mereka turun dan mereka join. Bukan Explorers, macam jalan-jalan kampus. Lepas tu saya nampak masa tu, macam mana saya kata bonding kuat lagi, masa tu malam bersama SRK, College TDM dan TR. Kalau awak kenal Syakir Firdaus, dia ke koordinator blok D dan semua lelaki. Dia rapat
Sebab Syakir ni jenis periang, friendly. Friendly. Dia kawan semua orang. Jadinya boleh saya katakan masa kan kita ada perkenalan JPK. Lepas tu masa tu dia muka dia semua bersorak. Masa presiden diam. Masa muka dia semua orang bersorak. Student suka dia lah ni. Banyak Ada student bonding. kenal dia dan student rapat dengan dia. Dia pun pergi lepak bilik student dekat TDM. Nampak tak? Boleh saya katakan it's not fake. Memang friendship Memang betul lah. friendship tu. Friendship is real. Friendship, bak kata My Little Pony, friendship is magic. Macam tu. Tak ada. Macam bagi saya, it's real. It's real friendship. Bonding together, we become stronger. Jadi lagi kuat lah bila kita ramai-ramai. Ada yang keluarkan statement desas-desus lah kan. Dia kata MDS ni tempat untuk seseorang tu, implementers yang join tu hanya untuk perform, yang tunjuk bahawa dia ni dah pandai berorganisasi. Untuk kepada pelajar-pelajar baru lah, dia nak tunjuk yang dia lah pandai buat itu, buat ini. Tapi bukannya tempat untuk kita nak belajar berorganisasi, belajar benda baru ataupun belajar rahsia berorganisasi yang betul. So Hadif macam mana tu? Benda macam ni? Pandangan saya, ada betul ada salah. Bagi saya, mereka datang untuk belajar organisasi tak betul. Bagi saya, bukan kita panggil semua orang pandai berorganisasi join MDS. Tidak. Mereka datang, kami datang pun belajar juga. Tiada istilah dah pandai join MDS. Tidak. Open. Saya bila pihak pengurusan berkata demikian, ini bukan tempat atau ini bukan arena untuk awak belajar. No, it's not. Inilah arena untuk awak belajar. Sebab apa saya kata kat sini lain. Kalau awak buat program hari bersama ahli, program squad attack tu lain dengan MDS. Saya cakap totally lain. Saya pun personally buat program pun lain dengan MDS. Jadi inilah medan untuk awak belajar. Yes. Kalau macam yang saya kata tadi, yang join kebanyakan freshie yang baru-baru. Jadinya mereka tak dedahkan dengan MDS. Jadinya mereka kata ini statement untuk hanya untuk organisasi. Tidak. Saya lawan benda tu. Ini mereka datang, mereka join, mereka belajar. Mereka belajar dan mereka jadi yang lebih terbaik antara yang terbaik. Kita panggil keep learning process. Kita pun belajar ilmu kita panggil apa namanya? Leadership tu. Peribahasa tu. Belajar bersama Menara Gading. Kat sini kita belajar keep learning. Jangan pernah berhenti belajar. Betul. Jadinya kat sini kalau nak kata pada organisasi pun semua masih belajar. Nak kata kalau panggil freshie pun saya tak ada masalah. Kita ajar pada awal. Apa saya kata? MDS pertama semua baru. MDS yang ketiga ni pun majoriti baru. Jadi why? Semua masih belajar. Saya tak kata mereka yang pandai je join. Tidak. Bila awak ambil yang dah pandai organisasi, saya boleh katakan tiada pelapis. Betul. Kita nak melahirkan pelapis. Kenapa kita tak melahirkan pelapis? Kita dah ambil senior. Senior akan nak keluar dah. Siapa nak ajar mereka? Senior pun banyak pada Sabah, banyak daripada Semenanjung, maknanya luar pada Kelantan pun ramai. Ini macam mana kita nak belajar? Bila senior dah keluar, kan senior pula kalau dia tak turun ke ilmu tu macam mana? Sebab senior tu dia rasa. Dia rasa dan dia yang menghadapi. Kejut student macam mana, bangun 5 pagi macam mana, gunakan megafon macam mana, bunyikan siren macam mana. Mereka belajar semua benda tu. Jadi kalau kita tak turunkan ilmu kepada mereka, macam mana mereka nak berkembang? Student development mereka hancur. Jadinya kita panggil student baru nak belajar organisasi pun tak ada masalah. Student yang ada pengalaman pun tak ada masalah. Duduk tak ada masalah. Tapi kalau saya personally, saya nak new pelajar-pelajar tak ada pengalaman masuk. Jadi mereka akan kita panggil akan soft skill mereka akan naik. Soft skill naik dan mereka akan jadi pelapis. Mereka mesti akan dipanggil dan juga mereka dah takkan culture shock lah dengan benda-benda ni. Sebab MDS 6 bulan sekali. Intake Oktober dengan intake March. Intake Oktober dan intake March. Macam tu lebih kurang. Jadinya bagi pandangan saya tak ada masalah. Baru boleh masuk lah, tak boleh masuk. Tapi bila baru masuk yang ajar tu lama, mereka akan jadi pelapis. Jadi kita panggil circle is not gone. Dia akan berterusan. Kitaran tu berterusan. Sebab itulah kita kena lahirkan pemimpin yang daripada pemimpin. Jadi bila pemimpin lahir daripada pemimpin, mereka akan proses akan berpusing. Jadi bila berpusing, legasi tak akan mati. Jadinya tadi istilah bermula zero. Semua bermula, tadi istilahnya orang tak akan mula dari zero. Sebab mereka dah belajar, slowly faham. Itu pendapat saya lah, Faizul. Saya nak minta tips daripada Hadis sebagai seorang yang katakan pemimpin yang bagus lah di mata student. Macam mana nak jadi pemimpin yang elok berdasarkan statement tadi? Macam mana kita nak jadi pemimpin yang baik
kepada Okay. student-student kita? Faizul, saya bukan pemimpin yang baik. Saya pun ada kurangnya. Saya juga ada titik kelemahannya dan juga saya pun masih belajar. Nak jadi pemimpin yang baik, awak jangan pernah berasa awak tu dah ilmu dah cukup di dada. Awak kena dalam hati tu bukan dalam hati, awak kena sentiasa belajar sesuatu yang baru. Sebab dalam dunia kepimpinan ni, setiap organisasi, setiap benda kita belajar tu, setiap apa yang kita hadapi, itu yang proses kita belajar sebenarnya. Kalau nak kata tips, awak janganlah merasa megah diri. Maksudnya awak kena sentiasa belajar dan belajar. Jumpa orang melaju, belajar. Macam bila contoh kita handle satu program, bukan selamanya kita jadi pengarah program. Ada masa kita jadi kita biro, ada masa kita jadi biro. Jadinya masa tu kita belajar. Ada masa kita di atas. Di atas masa pengarah program, kita belajar macam mana berada di atas. Bila di bawah, kita belajar macam mana berada di bawah. Dan mana kita belajar di bawah dan seterusnya. Jadinya benda tu kita aplikasikan. Dia macam kata apa-apa pun saya nak katakan, awak kena belajar juga. Saya pemimpin tak dilahirkan, dia kena belajar. Memang betul ada pemimpin daripada keluarga pemimpin. Macam legasi dia, macam ada yang pernah jadi Perdana Menteri ke, ada yang memang family dia based on politik ke, apa corporate ke, conglomerate, something like that lah. Tapi apa mereka kata, kalau mereka tak belajar ilmu tu daripada family mereka, mereka tak akan born to be leader, learn to be leader. Jadi tak akan diturunkan. Kalau dia tak nak belajar ilmu tu, dia tak akan turunkan. Semua kita kata semua ilmu, semua belajar. Semua belajar ilmu falsafah, ilmu bercakap, ilmu soft skill, semua tu ilmu. Semua kita kena belajar. Dan juga tips dia, awak jangan pernah langkaui ketua awak. Contoh awak belajar tu, contoh Faizul, awak belajar kepimpinan daripada Ammar. Janganlah awak langgar Ammar tu. Jadikan Ammar tu sebagai guru awak. Sebab bila awak langgar dia, awak tak hormati guru awak. Macam tu. Janganlah langgar. Walaupun kalau dia ada buat salah, kita tegur di belakang. Ada cara dia. Ada cara dia. Jadinya kalau kita duk langkau ketua kita, kita duk langkau ketua, ini masalah. Ini macam mana orang nak hormat kita pula. Sebab kepimpinan ni berputar. Ada masa kita di atas, ada masa kita dipijak. Bila kita dipijak, kita kena renung balik lah. Kenapa aku jadi macam tu? Adakah disebabkan masa aku jadi pemimpin, aku bermegah diri, aku beriak, aku takbur? Mungkin semua itu faktor kenapa kita dipijak pada masa sekarang. Dan juga apa saya katakan lagi, sekarang ni saya nampak awak kena ada berprinsip. Bila awak ada prinsip, itu akan lahirkan diri awak sebenar. Bila awak ada prinsip, awak tak akan mudah ikut orang. Contoh awak ada prinsip, awak ada aim untuk masa depan. Contoh saya di aim saya di pengarah program MDS, saya nak berjalan lancar, saya nak pelajar sini. Itu dah akan membentukkan diri awak. Contoh awak nak jadi dalam, awak jadi organisasi, awak nak jadi presiden contohnya. Awak nak bawa kelab awak ke satu tempat. Jadinya awak tak akan bawa dia dengan baik lah. Awak tak akan diombang-ambing atau dibolak-balik oleh penasihat ke, tidak. Jadi awak ada satu aim yang baru, satu jalan yang lurus, ataupun satu benda yang akan jadikan awak satu pemimpin yang baik. Saya buat macam tu. Saya ada prinsipal, kita panggil satu prinsip yang kukuh untuk mengatakan saya kena jadi macam ni. Jadinya takkanlah mudah. Ada masa kita macam bot berombang-ambing semua, tapi kita tahu macam nak mengemudi bot tu. Sebab kita yang naik, kita bawa dan kita akan bawa ke destinasi kita. So kalau ikutkan dah jadi 2 kali pengarah program untuk MDS ni, so MDS ni lagi better lah. Ni lah paling best. Banyak sangat. Paling banyak memori yang indah. Indah tak indah, sedih tak sedih, nangis tak nangis, banyak. Rakan sekerja pun boleh katakan yang ni lagi best. Rakan sekerja kali ni memang baik lah. Bonding kau. Bonding kau. Rancak gila bonding. So, itu sahaja untuk podcast episod kita untuk kali ni. Kita jumpa untuk episod yang akan datang.